Wassalamualaikum warahmatullahi alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa khabar tuan-tuan puan pada pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bersyukur kepada Allah kerana Allah SWT pilih kita lagi untuk sama-sama belajar. Dengan ilmu yang kita belajar ini, Allah SWT buka pintu ilmu kepada kita seluas-luasnya. Dengan asbab kita belajar ilmu ini, Allah SWT buka pintu ilmu kepada kita seluas-luasnya, insya-Allah. Maksudnya Allah buka pintu ilmu tauhid, Allah buka pintu ilmu fiqh, Allah buka pintu ilmu tasawuf, akhlak, ilmu sirah, ilmu tafsir, ilmu hadis, macam-macam ilmu akan terbuka seluas-luasnya dengan asbab kita belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu saraf ni, insya-Allah. Sebab apa? Sebab ilmu ini adalah ilmu kunci bagi segala ilmu. Nahwu saraf. Siapa yang belajar ilmu ni, insya-Allah dia akan dapat ilmu-ilmu lain dengan secara cepat dan juga secara lebih yakin. Itu dia punya kesan dia. Biasanya sesuatu yang payah ni mudah dapat ke ataupun macam mana? Contohnya ilmu nahwu ni dikira ilmu yang susah juga untuk kita belajar, dia perlu ada ketekunan, kesabaran. Jadi sesuatu yang payah ni dia memerlukan kepada kesungguhan. Bila dah dapat tu, insya-Allah yang lain akan jadi mudah. Dan target kita paling utama, kita nak memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sebab mungkin selama ni, sebelum-sebelum ni kita baca Quran, kita nampak sama je petikan Quran, betul tak? Setiap muka surat tu. Kadang-kadang kita baca daripada mula sampai dah selesai satu muka surat, kita tak tahu pun apakah isi kandungannya. Walaupun satu ayat, kita tak bisa nak ambil tahu apa yang Allah cakap. Lepas tu kita pun ubah muka surat kedua. Baca lagi daripada atas sampai bawah. Kita tak terasa pun dalam mana-mana ayat yang Allah beritahu apa, tak terasa pun. Ubah lagi muka surat ketiga. Sampai muka surat awal, muka surat kita pun dah penat. Sadaqallahul azim. Kita pun tutup, kita buku Quran letak tepi. Pernah tak kita buat macam tu? Jadi pernah, ustaz pun pernah juga macam tu, kan? Dia kata kebanyakan kita macam itulah yang kita buat. Baca Sadaqallahul azim. Kalau kita ni, kita buku Quran, kemudian letak tepi. Dan itulah yang selalu kita buat. Apa kata kalau peringkat umum kita ni, kita tingkatkan sikit usaha, iaitu kita baca Quran, kemudian kita tengoklah mana-mana ayat yang kita nak ambil tahu tentang apa yang Allah cakap. Kita buat yang tu. Sebab peringkat umur kita ni kena ada tahap tu. Kena ada tahap mengambil tahu apa yang Allah cakap. Contohnya dalam Quran ada disebut sebagai ayat-ayat hukum. Dalam bacaan kita tu ada ayat-ayat hukum. Allah beritahu hukum halal, hukum haram. Ada dalam ayat Quran. Jadi masa kita baca tu biar kita tahu, oh ayat ni hukumnya halal. Ayat ni hukumnya haram. Ayat ni hukumnya sunat. Jadi kita tahu apa yang Allah nak beritahu dalam Quran. Mana sekali kita pandang pada ayat tu, kita dah tahu dah apa yang Allah Taala nak beritahu. Kalau sampai ke peringkat tu, maknanya kita ada sedikit perubahan pada peningkatan ilmu Al-Quran kita. Kita tahu ayat qasas, iaitu ayat kisah-kisah dalam Quran.
Dalam bacaan satu muka surat tu ada ayat-ayat berkaitan dengan sirah, berkaitan dengan kisah Nabi, kisah orang saleh, kisah orang-orang yang baik-baik, ataupun kisah-kisah orang-orang yang Allah SWT suruh kita jauhi daripada meniru sikap mereka seperti Fir'aun, Harun. Jadi bila kita baca kita tahu, oh ini ayat dia tentang kisah-kisah yang perlu kita faham. Yang baik kita perlu contohi, yang buruk kita perlu jauhi. Dia baca Quran tu dia sedar dulu. Sedar kata Quran sedang memberitahu kepada kita. Ada ayat mawa'iz. Mawa'iz mana? Nasihat-nasihat. Ada ayat nasihat-nasihat. Baca tu kita rasa macam kita dinasihati. Sebaik-baik nasihat diambil daripada baca Quran tu kita tahu Al-Quran sedang menasihati kita. Kan? Macam mana nak hadapi orang-orang yang hati dia keras, macam mana ada ayat dia. Macam mana nak menghadapi kita dalam keadaan menanggung bebanan, menanggung masalah, macam mana. Bila baca ayat tu dia nasihat kita pun rasa reda, rasa tenang. Tu Quran berperanan mendidik kita, mententeramkan kita yang berbagai-bagai keadaan dalam hidup kan, macam-macam. Jadi ada ayat mawa'iz, ada ayat wa'ad, iaitu ayat janji pahala. Bila baca tu, oh ini dapat ini dapat ni, dapat syurga, dapat nikmat, dapat makan buah-buahan, dapat bersenang-senang dalam syurga, bersia-sia dalam syurga, dapat baca seronoknya. Itu ayat wa'ad, dapat keampunan. Kalau orang yang berdosa dia bertaubat sungguh-sungguh pada Allah dapat keampunan. Baca tu pun seronok sebab kita duduk di keadaan tu. Betul tak? Kita duduk di situasi tu, situasi kita ni orang yang berdosa dan kita betul-betul nak bertaubat pada Allah, kita memohon keampunan pada Allah. Kita sedang baca ayat tu, ayat yang berkaitan dengan diri kita. Bila baca ayat yang tu, rasa ya Allah, rasa macam betul-betul Allah memimpin kita. Betul-betul Allah mendidik kita. Itu yang rasa seronok baca Quran tu. Tak adalah baca macam yang Ustaz kata peringkat awal tadi, daripada mula sampai habis. Tambah kosak kedua mula sampai habis. Kosak ketiga mula sampai habis. Sadaqallahul azim. Tutup. Hari ni nak makan apa ni? Dia ingat nak makan juga. Tapi baca Quran ke nak makan. Patutnya dia kena menghayati dulu apa yang dia baca tadi. Dalam Quran ada wa'id, janji siksa. Allahu Akbar. Janji siksa macam-macam. Kan? Orang-orang yang berdosa, maka Allah Ta'ala janji siksa pada dia. Orang yang makan harta anak yatim, apa siksaan dia. Orang yang menderhaka ibu bapa, apa siksaan dia. Orang yang memutuskan silaturahim, orang yang bersifat zalim. Semua tu ayat Quran yang kita kena faham apa dia punya kehendak dia. Jadi bila baca tu rasa zauk, rasa macam ayat Quran sedang menegur kita tentang perkara-perkara buruk yang perlu kita jauhi. Ada ayat Quran yang bisyarah, iaitu menceritakan kegembiraan. Seronok baca kan. Orang yang bersedekah dapat apa? Orang yang bercakap yang baik-baik dapat apa? Orang yang tolong-menolong sesama Muslim dapat apa? Semua tu ada dalam Quran. Orang yang ada ilmu, dia kena buat apa? Dia ada peranan dia. Itu. Dan apa balasan dia? Macam-macam ada dalam Quran. Dan ada tentang nazarah, iaitulah khabar yang menakutkan. Memanglah banyak sangatlah yang menakutkan. Sebab tu tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, tugas yang paling utama apa dia? Iaitu menyuruh memberitahu sesuatu yang yang menyeronokkan, yang menggembirakan, dan memberitahu sesuatu yang menggerunkan. Dua tu. Daripada dua peranan itulah terpecah berbagai-bagai huraian. Tugas Rasul ialah
memberitahu yang menyeronokkan, yang menggembirakan, iaitu tentang nikmat-nikmat yang akan diperolehi apabila seseorang itu menjadi hamba yang diridhai oleh Allah. Dan Rasul juga memberitahu tentang perkara-perkara yang menggerunkan, yang menakutkan, iaitu bagi mereka-mereka yang menderhakai Allah. Daripada dua peranan itu terpecah berbagai-bagai huraian. Maka tugas itulah yang diambil oleh para ahli ulama, iaitu mengajak orang, memberitahu benda yang menguntungkan dan memberitahu benda yang menggerunkan, yang merugikan. Dua peranan itulah para ahli ulama sedang melakukan tugas. Dan dalam Quran juga ada amrun, iaitu suruhan wajib. Suruhan wajib seperti mana? Dirikan solat, tunaikan zakat, lagi tutup aurat, tunaikan haji. Itu di antara perkara suruhan wajib. Dan juga ada dalam Quran suruhan sunat. Ada suruhan sunat. Suruhan sunat. Bersedekah yang sunat-sunat tu. Kalau zakat tu sedekah wajib. Kalau yang lain itu tolong menolong buat kebajikan tu bagi suruhan sunat. Dan juga dalam Quran menyebut tentang menegah perkara-perkara yang haram. Ada larangan-larangan. Wala taqrabuz zina, itu ayat larangan. Jangan hampiri zina. Jadi itu ada tegahan-tegahan yang haram, ada tegahan-tegahan yang makruh. Dalam Quran ada. Jadi tugas kita ialah baca Quran biar kita tahu, kita kenal kedudukan ayat tu. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini untuk apa ni? Untuk tauhid. Ini untuk apa? Untuk sirah tentang apa? Yang ini untuk akhlak. Ini untuk apa? Jadi kita tahu macam tu, barulah Quran tu berperanan dalam hidup kita. Boleh nampak gambaran yang Ustaz bagi tu? Ada ke tak ada ni? Senyap Ada Ustaz. Ada. Ada Ustaz, insya-Allah. Khusyuk ke terlena ke apa? Okey. Itu gambaran yang Ustaz beritahu pada tuan-tuan tentang apa hala tuju kita. Jadi kena usaha sikit kena usaha sedikit. Kena usaha sedikit untuk kita tahu dan kenal pasti ayat Quran ni dia nak beritahu apa. Kena usaha sedikitlah baru boleh dapat. Okey. Ada soalan apa sekarang tu? Contohnya dalam Quran kita tahu ayat tu Allah beritahu tentang Allah suruh kita mencintai Rasul. Siapa yang cinta Rasul itu membuktikan dia mencintai Allah. Seperti mana dalam ayat 31 surah Ali Imran. Ustaz suka buat nota macam tu kan? Contohnya ayat 31, tuan-tuan catat dulu, jangan cari lagi, catat dulu nanti cari. Kan? Ayat 31 surah Ali Imran, ayat ni Allah suruh kita cinta Rasul. Kasih pada Rasul itu membuktikan kita cinta Allah dan kita mencintai Allah. Mana bukti kita mencintai Allah, mana bukti dia? Bukti dia adalah kita mencintai Rasul, kita mengikuti Rasul. Itu. Jadi ayat dia pada ayat 31 surah Ali Imran. Kemudian dalam Quran juga ada ayat yang Allah suruh orang Islam ni dia kena betul-betul berpegang teguh dengan Islam. Dan Allah kata jangan mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Itu ayat surah Ali Imran juga ayat 102. Ustaz nak bagi tuan-tuan
rasa berminat mengetahui ayat Quran. Jadi Ustaz cuba beritahu benda ni dulu. Di ayat 102 Allah beritahu supaya kita ni mesti berpegang teguh dengan Islam. Dan Allah kata jangan mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Maksudnya mesti kita berpegang teguh dengan Islam. Hidup kita ni dengan Islam. Kemudian Allah kata pada ayat 103, Allah suruh berpegang teguh dengan agama Allah. Jangan berpecah belah. Tu ayat 103 Ali Imran. Contoh catat ayat nanti buat semakkan. Allah suruh berpegang teguh dengan agama Allah. Jangan berpecah belah. Jadi kalau orang baca Quran, organisasi yang mana-mana yang baca Quran, yang berpegang teguh dengan Quran, dia tidak akan berpecah belah. Dia tidak akan bergaduh sesama sendiri. Sebab dia berpegang teguh dengan agama Allah. Masing-masing memperkukuhkan agama Allah. Tak bergaduh sesama sendiri, bercakaran sesama sendiri. Tapi yang kita tengok hari ini ialah bercakaran, bergaduh. Kau salah, aku betul. Aku betul, kau salah. Macam tu jadi. Jadi macam mana yang kata berpegang teguh dengan Quran tu? Sedangkan dalam amalan seharian bergaduh. Itu. Dalam Quran juga dalam surah Ali Imran ayat 104 Allah suruh kita menjadi pendakwah. Dalam ayat 104 Allah suruh kita jadi pendakwah. Ajak yang baik, buat yang baik-baik dan larang yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Itu. Jadi Ustaz nak bagi tahu bahawa kita kena kenal pasti ayat Quran ni dia suruh kita buat apa. Dia suruh kita faham apa. Ayat 110 pula Allah bagi tahu ni sebaik-baik umat. Allah beritahu kita ni adalah umat yang dikeluarkan oleh Allah SWT di akhir zaman ni, umat yang sebaik-baik umat, dan kita ada tugas, iaitu tugas kita menyuruh benda baik dan mencegah benda mungkar, benda jahat. Itu peranan kita. Dalam Quran juga dalam surah Sabah. Sekejap lagi kita ulang lagi lah, ni Ustaz nak bagi tahu. Surah Sabah Allah bagi tahu Allah utus Rasul. Allah utus Rasul untuk cerita perkara yang baik dan cerita perkara yang buruk. Itu yang Ustaz kata tadi tu. Peranan dia ialah bagi tahu yang basyiran wa nadhira. Tu ayat 28 surah Sabah. Tugas Rasul ialah basyiran wa nadhira. Surah Fussilat tanda ayat. Ayat 30. Allah suruh kita jadi orang yang istiqamah. Allah suruh kita jadi orang yang apa? Orang yang istiqamah. Dan orang yang istiqamah dia akan mendapat syurga. Itu ayat dia, ayat 30 surah Fussilat. Nanti tuan-tuan kaji lah. Ustaz bukan nak bagi kita rasa hidup dengan ayat Quran tu. Ayat Quran yang kita baca ni, yang kita fokus satu dua ayat ni yang saya tunjuk ni, kita rasa macam seronok sangat bila baca, bila kita faham. Untuk permulaan kita fokus pada ayat-ayat yang Ustaz sebut. Di ayat 30 surah Fussilat, Allah suruh kita jadi orang yang istiqamah. Istiqamah, dan akhirnya Allah SWT akan memberi syurga pada kita insya-Allah. Istiqamah dan tetap teguh beriman dengan Allah. Insya-Allah di penghujungnya Allah Taala akan anugerahkan syurga. Ayat 36 surah Fussilat juga itu berkaitan dengan Allah suruh kita ni minta berlindung daripada gangguan syaitan. Allah suruh kita minta berlindung daripada gangguan syaitan. Tu ayat dia, ayat 36 surah Fussilat. Dan ada dua lagi, iaitu ayat daripada surah An-Nisa, catat ya. Surah An-Nisa ayat 110. Allah bagi tahu orang yang dulu ni dia buat jahat, dia buat dosa, kemudian dia bertaubat, Allah akan ampun. Dengan syarat dia bertaubat dengan taubat yang benar-benar bertaubat, taubat nasuha. Allah akan ampun walaupun sebanyak dosa itu sebanyak buih di lautan. Allah akan ampun. Ayat dia 110 surah An-Nisa. Allah nak beritahu kepada kita, Allah boleh ampun saja, boleh maaf saja kepada
Sesiapa yang buat dosa dan akhirnya dia bertaubat bersungguh-sungguh pada Allah, Allah boleh ampun, boleh maaf kepada mereka yang dia kehendaki. Cuma Allah tak mau ampun orang yang syirik. Orang yang apa Allah tak ampun? Orang syirik. 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 Saja nak tengok jawapan ada ke tak ada. Kalau orang yang syirik, Allah Ta'ala tak ampun. Itu semua dalam Quran. Jadi bila kita baca Quran, kita tahu ayat Quran ni ada beritahu tentang kaum-kaum macam ni. Dosa-dosa ni Allah boleh ampun, tapi dosa syirik tiada maaf bagimu, kata Allah. Allah marah sangat kalau orang syirik kepada dia. Syirik ni menyengutu Allah. Kan? Dekat Allah pun takut, dekat makhluk pun takut. Dekat Allah pun kata Allah memberi segala keberkesanan dalam urusan buat kita. Dekat makhluk pun kita kata makhluk yang beri kesan pada urusan buat kita. Contoh, kita makan, makan makanan, sedap makanan. Sedapnya makanan ni. Tak makan ni tak. Kita rasa makanan itulah yang memberi kenyang pada kita, memberi kesedapan pada kita, memberi kelazatan. Fokus kita hanya makanan. Kita langsung masa tu tak ingat Allah. Maknanya kita dalam keadaan syirik kepada Allah. Na'udzubillah. Syirik yang tanpa disedari lah. Syirik-syirik macam ni yang kalau dihimpun, dikumpul, takut-takut dah jadi besar. Dan jadi macam kita ni terlalu lupa kepada Allah. Tapi orang yang mengaji, insya-Allah, walaupun nampak dari segi zahir dia sebut macam tertumpu kepada makhluk, tetapi sebenarnya dalam hati dia semuanya Allah. Yang memberi kesedapan adalah Allah. Yang memberi kelazatan Allah, yang memberi kenyang Allah. Semuanya dalam hati dia adalah Allah yang memberi. Cuma dia berurusan secara zahirnya itu secara zahir. Sebab tu penting mengaji, sebab nak jaga hati supaya terlepas daripada syirik. Kalau orang tak mengaji, dia akan nampak makhluk lah yang memberi kesan. Makhluk yang memberi kesan sesuatu perkara. Masa tu dia lupa Allah. Takut-takut waktu bila Allah ambil dia mati dalam keadaan syirik. Na'udzubillah min zalik. Apatah lagi kalau syirik yang terang-terang, iaitu menduakan Allah. Syirik-syirik dalam sembahan dan sebagainya itu secara terang-terangan. Dalam Quran juga dalam Quran juga Allah SWT ni berkaitan yang tadi lah, iaitu Allah tak ampun dosa syirik, iaitu ayat 116 surah An-Nisa. Ayat 116 surah An-Nisa, Allah beritahu Allah tak ampun dosa syirik. Itulah sedikit gambaran yang tuan-tuan kena usaha sehingga faham hala 7 mengaji kunci bahasa Arab ni. Okey, kita nak ulang kaji terus sambungan kita, iaitulah tentang perubahan dengan secara huruf. Kalau semalam kita bincang perubahan secara harakat, secara baris. Dah selesai dah yang tu. Perubahan secara baris dah selesai, iaitu pada 4 tempat. Pertama pada isim mufrad, kedua pada jamak taksir, ketiga pada jamak muannas salim, keempat pada fi'il mudhari' yang tidak berhubung dengan akhirnya sesuatu. Dah selesai. Hari ini perubahan dengan huruf. Jadi ingat, nahwu dia kira perubahan di akhir. Kalau sorof dia kira perubahan di awal dengan di tengah. Itu sorof. Sorof ni maksudnya pecahan-pecahan lah sorof. Daripada kalimah ini bunyi dia macam ni, bunyi macam tu, mana sorof. Dia kira baris awal dengan baris tengah. Kalau nahwu dia kira baris ataupun perubahan di akhir. Di akhir kalimah. Nak berubah dengan baris ataupun nak berubah dengan huruf. Hari ini berubah dengan huruf. Tengok . Hari ini berubah dengan huruf al-mu'rabatu. Sudah semalam juga. Bismillah. Al-mu'rabatu. Al-mu'rabatu
Macam mana baris dia Ustaz bagi malam? Batu. Al-mu'rabatu ismani. Nampak? Jadi peningkatan yang perlu ada pada kita ialah kita letak baris di hujung-hujung tu supaya senang baca. Al-mu'rabatu qismani. Jadi bila masih ada baris ni maknanya kita di peringkat latihan lagi. Nanti dah tak ada baris dah nanti. Bila ada peringkat ada mahir ni baris dah. Al-mu'rabatu qismani. Dah mahir tu. Al-mu'rabatu qismani. Jadi bahagian perubahan akhir kalimah ni dia ada dua bahagian. Qismun satu bahagian, qismani dua bahagian. Bahagian yang pertama dah selesai iaitu bahagian murah dengan huruf dah selesai dah. Murah dengan harf bil harf bil harakat dengan baris dah selesai. Ini tak mau bincang. Seterusnya yang hari ini adalah bil mana ni? Bil huruf. Bil huruf. Mu'rab dengan huruf. Mana perubahan akhir kalimah dengan huruf. Dia berlaku kepada beberapa tempat juga. Dia i'rab dengan huruf berlaku pada beberapa tempat. Iaitulah yang pertamanya ialah dengan isim tasniah. Dia berlaku pada isim tasniah. Tasniyati. Dia berlaku pada isim tasniah. Isim tasniah ni seperti mana? Ja'a. Contoh isim tasniah seperti Ja'az. Okey, apa pada dia? Ja'az. Apa dia? Ja'a apa ni? Ja'az. Az-Zaidani. Az-Zaidani. Ja'az-Zaidani. Sebab pembahasan kita isim tasniah. Ja'a Mirza Amiroko. Ja'az. Ja'az-Zaidani. Kalau tak baris. Ja'a telah datang Az-Zaidani oleh dua orang yang bernama Zaid. Ingatlah macam kita bincang selalu. Ja'a telah Az-Zaidani oleh fi'il dan fa'il. Cuba terjemah telah datang. Telah datang dua orang. Dua orang bernama Zaid. Oleh dua orang yang bernama Zaid. Sebab di sini adalah isim tasniah. Isim tasniah dia mu'rab dia ataupun perubahan dia bukan dengan baris tapi adalah dengan huruf. Mana tanda mu'rab dia? Iaitu nun. mana perubahan pada Az-Zaidani? Alif nun. Perubahan dia adalah dengan huruf iaitu alif. Alif tu lah sebagai tanda mu'rab dia, tanda perubahan dia. Sebab dia isim tasniah. Zaidani. Lagi pula Zaidani, kalimah yang akhir pada Az-Zaidani adalah huruf dal. Sebab tu saya kata nahu dia kira huruf yang akhir, perubahan pada akhir kalimah. Jadi akhir kalimah pada Az-Zaidani adalah huruf dal. Jadi tengok, selepas tu mesti ada benda berubah, iaitu berubah dengan huruf. Sebab dia masuk dalam bahagian bil hurufi, mu'rab bil hurufi, pada isim tasniah iaitu dengan huruf. Iaitu huruf alif.
Okey. Itu bagi contoh contoh rafa'. Ini contoh rafa'. Kalau contoh nasab pun sama juga. Contoh nasab. Contoh nasab iaitulah contoh nasab apa dah contoh nasab? Isim tasnya ketika nasab dia nasab dengan huruf ya. Dia nasab dengan huruf ya. Darabtu. Okey, macam mana nak letak baris tu? Yang depan ni kita tahu darabtu. Bukan? Bukan bisa ini. Darabtu Zaidaini. Darabtu mana telah pukul aku. Kul. Baca Zaidaini ke Zaiwa? Zaidain. Zaidan maknanya dua orang yang bernama Zaid. Telah pukul aku akan dua orang yang bernama Zaid. Jadi di sini i'rab dia dengan huruf ya. Dengan huruf ya. Dengan huruf ya. Sebab dia masuk dalam bahagian mu'rab dengan bil huruf. I'rab dengan ya. Ini ya. Jadi ketika rafa' pun i'rab dengan huruf, ketika nasab pun i'rab dengan huruf. Ada Zaidain. Telah pukul aku akan dua orang yang bernama Zaid. Zaidain. Tapi i'rab dia dengan ya. Ini i'rab dia ketika rafa' dengan alif. Dia macam tu ya. Perubahan dia mesti dengan huruf. Okey. Bahagian yang kedua i'rab dengan huruf ni iaitu jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Contoh dia macam biasalah. Kita guna nama Zaid juga. Ja'az Zaidun. Semua ni membahaskan tentang perubahan dengan huruf. Ja'a Zaidun. Zaidun. Okay, cuba baca Ja'a. Ja'a. Ja'az Zaidun. Ja'az Zaiduna. Ja'az Zaiduna. Okay, di sini ketika rafa' dengan apa? Zaiduna jamak muzakkar. Muzakkar salim. Tak lupa tulis tajuk. Sebenarnya di sini adalah jamak muzakkar salim. Yang ini Ustaz Padang. Yang ini dah selesai. Ini selesai ya? Clear? Ini Ustaz Padang. Sekarang ni adalah yang kedua adalah jamak muzakkar salim. Yang kedua adalah jamak muzakkar salim ketika berlaku perubahan dia ialah perubahan dengan huruf, iaitu ja'az zaiduna. Ini itulah ada huruf waw. Waw ini menandakan tanda rafa' bagi jamak muzakkar salim. Ja'az zaiduna. Ustaz, Ya. yang baris untuk nun tu
sama ada fathah ke, dhammah ke, kasrah ke, ada berkaitan dengan rufu' ke? Yang hujung ni. Na tu. Nah Kenapa ni. tak Zaiduni ataupun Zaidunu? Okey. Bagus. Lah kalau soalan tak Ya, ya. macam tak Ya. Dia kalimah jamak muzakkar salim dia bentuk dia memang bunyi dia macam tu dah. Kan? Dia sesuai dia Zaiduna. Nah. Dia bahasa Arab ni dia ada kesesuaian dia juga. Dia tak boleh langgar dia punya kesesuaian sebutan tu. Contohnya bahasa Arab, orang Arab dia tak sebut satu perkataan itu empat baris berturut-turut. Itu dia punya ketetapannya. Dia tak sebut darabata, nasarata, sajadata. Tak. Dia akan sebut sajadatu. Dia akan bariskan satu baris mati. Nasartu, darabtu, qataltu, qara'tu. Dia tak sebut qara'atu. Tak. Begitu juga jamak muzakkar salim, dia sesuai dia dengan baris atas. Zaiduna, muslimuna, mu'minuna. Kalau yang untuk huruf ya pula zaidina, muslimina. Dia sesuai macam tu sebutan untuk jamak muzakkar salim dia. Kalau untuk waw na, kalau untuk ya ni. Dia ada disiplin dia macam tu. Boleh Terima kasih Ustaz. Ya sama. Lagi satu Ustaz tanya Ustaz. Ada Silakan. perkataan Zaid tu, yang Ha. ja'a tu, Ustaz tulis alif lam. Yang darab tu dia tak ada alif lam. Beza ke macam mana Ustaz? Okey. Di sini fi'il fa'il. Fi'il fa'il maf'ul. Boleh je nak letak. Boleh. Boleh je nak letak. Tak ada masalah sebab dia perkataan isim. Boleh ya. Nak letak pun tak apa, tak nak letak pun tak apa. Kalau ada alif lam, itu pun juga isim. Ada nama orang kan. Tak apa, dia isim ni dia tengok kalau ada alif lam, itu menandakan perkataan isim. Jadi yang tadi pun nak letak pun boleh, darabtu zaidan ni boleh sebab dia isim tasniah. Lagi pula fokus kita zaidan ni adalah nama orang. Bila nama dia isim. Nak letak pun boleh, tak letak pun tak apa. Cuma dalam satu kataan isim dia tidak boleh berkumpul dua tanda. Kalau berasingan tak apa. Kalau tanda lain ada dua huruf jar, lepas tu baru tanda isim tak apa. Jangan satu kalimah ada dua tanda isim. Ada alif lam, kemudian ada tanwin. Ada alif lam, ada tanwin. Tak boleh. Zaidun. Az-Zaidun. Tak boleh. Tak boleh. Betul. Tak ada dua tanda. Dia kena satu. Kalau Zaidun, tak ada al. Kalau ada alif lam, Az-Zaidu. Okey, mudah ya tu lah. Mudah ya. Okey. Ustaz, Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak Salam. tanya, Ustaz ajar tadi pasal perubahan pada huruf, ada tambah alif yang huruf perubahan dengan alif, ada yang perubahan dengan ya, yang untuk jamak muzakkar salim perubahan dengan huruf waw. Tapi Okey. ujung dia semua ada nun. Nun tu apa fungsi dia, apa Okey. nun tu apa? Naninu tu saya dah faham. Okey. Tapi yang mengapa nun? Mengapa nun? Ya. Mengapa nun? Baik. Apa Soalan dia fungsi nampak memperkukuhkan soalan Abdullah. Baik. Macam ni. Lafaz jamak muzakkar salim dia memang dia panggil dia kalau untuk rafa' dia itu dia panggil majmu'a biwawin wa nunin. Kalimah yang berkumpul waw dan nun itu dipanggil jamak muzakkar salim. Majmu'a biwawin wa nunin. Itu jamak muzakkar salim berkumpul waw dan nun di akhir. Kalau untuk apa ni? Jamak muzakkar salim ketika nasab ataupun khafat
majumi'a biyain wa nunin. Kalimah yang Ya dan nun. berkumpul ya dan nun di akhir. Beza dia adalah ketika rafa' dan juga ketika nasab dan khafat. Macam ni. Oh, maknanya beza dia cuma pada huruf yang sebelum nun tu lah. Jadi, Nun tu mesti ada. Susah nak padang kawan ni. Okay. Dia nampak sini, tak nampak Situ Okey. Kalau ketika rafa' jamak muzakkar salim mesti ada waw dan nun di ujung. Ketika nasab dan khafat mesti ada ya dengan nun di akhir. Itu untuk jamak muzakkar salim. Itu yang rafa' jadi ja'a zaiduna ada waw dengan nun. Kenapa ada nun? Mesti kena ada nun. Sebab dia punya kalimah muzakkar salim dia mesti macam tu, tetap macam tu dah, mesti ada waw dengan nun. Tapi untuk nasab, jamak muzakkar salim untuk nasab ataupun untuk khafat, dia mesti ada ya dengan nun. Ni ya dengan nun. Ada ya dengan nun. Tapi bila ada ya dengan nun untuk jamak, dia tak boleh baca dai. Dia kena baca di. Tapi untuk ni bukan Amin ni, Amin lain. Dia kena Zaidina. Dia bukan dua orang, jadi beberapa orang bernama Zaid. Tapi ini untuk tasniah tak apalah dai. Maksudnya ada ya dengan nun tu untuk nasab dan khafat, wa dengan nun untuk rafa'. Hakikatnya adalah jamak muzakkar salim. Hakikatnya adalah jamak muzakkar salim. Untuk rafa' dan untuk ni. Sama aja. Jamak salim untuk rafa' wa dengan nun, jamak muzakkar salim untuk nasab dan khafat ya dengan nun. Kenapa ada nun? Sebab dia memang kalimah dia macam tu dah. Zaiduna, Zaidina. Okey, tak padam lah. Okey, selesai. Jamak muzakkar salim selesai lah. Okey, seterusnya yang berubah dengan huruf iaitulah pada isim 5. Berubah dengan huruf iaitu pada isim 5. Dia panggil asmaul Akhuka. asmaul khamsah. Asmaul khamsah mesti berubah dengan huruf, dia bukan dengan baris. Kalau ketika rafa' macam ni salah, ketika rafa' iaitu ja'a, satu contohnya, ja'a apa dia? Ja'a apa? Akhuka. Ja'a abuka. Terjemah dia? Telah datang bapa kamu. Telah datang bapa kamu. Bagi lengkap, telah datang Oleh bapa kamu. oleh bapa kamu. Telah dan oleh. Jadi di sini isim 5. Isim 5 dia mu'rab dia, i'rab dia, perubahan dia ialah dengan huruf. Itu waw. Sebab dia duduk di kedudukan fa'il. Fa'il mesti baca rafa'. Rafa' dengan waw. Sebab apa? Sebab dia isim 5. Ja'a abuka. Telah datang oleh bapa engkau. Selesai. Yang lain banyak lagi. Ja'a abuka, ja'a akhuka, ja'a sampai habis lah yang 5 tu. Jadi perubahan dia dengan huruf. Sebab dia masuk dalam tajuk bil hurufi. Al-mu'rabah tu bil hurufi. Jadi nahu dia kira yang akhir. Mana akhir kalimah ni? Mana huruf yang akhir? Sebelum Ustaz tanda budak ni, mana huruf akhir? Abu ke mana huruf akhir? Nahu dia kira akhir. Abuka. Sekarang ni ada hamzah, ada ba, ada wa, ada kaf. Mana huruf akhir? Perubahan. Pau.
Ya, ba atau kaf Ba, Ustaz. Ustaz, ba. Dia sebut 2 kali bau. Huruf bau, huruf bau tu. Dia takut salah sebut 2 kali bau. Ustaz Bika. Ustaz nak kata macam mana tu? Bau. Huruf bahasa dia. Kataan asal dia Ustaz apa? Apa dia? Abun Ustaz dah. Sadik abah. Abun kan? Abul. Abah. Nampak Ustaz nak uji kalau lepasnya ni tuan-tuan boleh belajar yang banyak-banyak lagi. Kalau yang ni tak lepas Ustaz nak surrender. Okey, tadi dia jawab bau. Mana Cik jawab 2 sekali? Satu-satu. Apa dia tuan ni Tuan Jirah? Apa dia? Apa? Abun. Itulah cara mencari huruf akhir. Huruf asal dia adalah kata asal dia abun. Bila abun maknanya buat huruf akhir. Jadi perubahannya tentu selepas ba, iaitu waw tu lah. Tentu cara ingat. Begitu juga ayat Quran yang kita baca panjang-panjang tu. Kadang-kadang sampai ada 6 huruf. Ada sampai sebenarnya bahasa Arab paling banyak huruf adalah 6. 6 saja. Asal dia ada paling sedikit 1 huruf dah ada makna. Kemudian ada yang 2 huruf. Ada yang kebiasaan 3 huruf. Daripada huruf ni bertambah jadi 4 huruf, jadi 5 huruf. Dan sepanjang-panjang kalimah bahasa Arab adalah 6 huruf. Dan selebihnya itu yang sampai beberapa huruf dalam Quran itu adalah huruf tambahan. Contoh dalam Quran kita jumpa ya'malun. Asal dia 5. Kan? Kan? Yastabshirun. Panjang tu. Yastabshirun. Cari huruf asal dia 3 aja. Basyara. Yaqtulun. Panjang tu. Asal dia qatala. Tuan-tuan kena pandai cari huruf asal. Daripada situlah memahirkan kita untuk makna-makna Quran. Allahu Akbar. Ustaz tak ada modal banyak. Itu je modal Ustaz. Ustaz tengok apa huruf asal. Kemudian kalimah tu dia nak apa? Dia nak jamak ke? Dia nak tasniah ke? Dia nak apa? Dia nak untuk muannas ke? Muzakkar ke? Mufrad ke? Tasniah ke? Jamak ke? Itu je modal yang Ustaz cuba olah-olahkan supaya dapat makna yang tepat. Itu dia panggil kunci. Kalau tuan-tuan dapat ilmu ni, Masya Allah. Kadang-kadang kalimah tu dia berhubung dengan domir mukhatab, untuk muzakkar, domir muannas, mukhatabah, mukhatabah, ada domir ghaibah kan, him kan, alaihim. Him tu domir jamak muzakkar ghaib. Alaihima, hima tu domir tasniah muannas ghaibah. Perempuan tak disebut ghaibah. Jadi nak kena tahu him ni, kalau alaihi itu mufrad muzakkar ghaib. Alaiha itu mufrad muannas ghaibah. Alaika itu mufrad mukhatab muzakkar mukhatab. Alaiki itu mufrad muannas mukhatabah. Macam tu. Ulang itu. Apa dia? Kita boleh ulang yang tadi saya alaiha, alaiki, alaka. Tu kataan tu berhubung dengan domir. Domir. Ala biasalah ala huruf jar. Huruf jar tu bergabung dengan domir mukhatab, mufrad mukhatab, alaika, mufrad muannas, alaiki, mufrad muzakkar ghaib, alaihi, mufrad muannas ghaibah, alaiha. Macam tu. Terima kasih Ustaz. Sama insya-Allah. Itu yang ayat Quran dia jadi panjang-panjang tu, jadi panjang sebab dia bergabung dengan domir, kemudian dia berubah mufrad mufrad tasniah jamak macam tu. Okey. Jaa abuka, telah datang oleh bapa engkau. Itu untuk isim 5. Mana perubahan dengan huruf adalah untuk isim 5. Okey, seterusnya
Yang berubah dengan huruf juga ialah wal af'alul khamsah. Wal af'alul khamsah. Untuk isi 5 ni dah banyak contoh lain tapi Ustaz bagi satu ya. Itulah ja'a abuka. Selesai dah. Ha? Berubah dengan huruf. Selesai. Okey. Seterusnya yang berubah dengan huruf adalah af'alul khamsah. Mudah ya. Iaitulah al af'alul khamsah. Kenapa panggil af'alul khamsah? Sebab ada 5. Betul jawapannya. 100. Saya dapat markah 100. Sebab dia ada 5. Panggil af'alul khamsah. Af'alul khamsah juga termasuk dalam mu'rab dengan huruf. Berubah dengan huruf. Sebab tu contoh dia ialah yang kita dah belajar itu macam yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna tu. Kita ambil satu je. Yaf'alani. Ambil satu je. Contoh af'al khamsah itu yaf'alani. Di sini adalah perubahan dengan huruf. Perubahan dengan huruf. Perubahan dengan huruf iaitu huruf apa di sini? Alif. Perubahan dengan huruf nun. Perubahan dengan huruf Nun. sebab dia ada kaitan dengan hazaf kan? Ingat tak? Untuk fi'il 5 perubahan dia ialah dengan hazaf huruf nun pada fi'il 5. Jadi nanti dalam perbahasan rafa' ke ketika nasab khafat nanti iaitulah perubahan dia dengan huruf iaitu dengan hazaf huruf nun. Ingat tak dulu ni ngaji? Itu yang jadi yaf'ala kan? Lam yaf'ala kan? Jadi perubahan dia dengan apa? Dengan buang nun. Hazaf nun. Hazaf nun. Hazaf ni buang huruf, buang nun bukan buang baris. Itu bermaksud dia termasuk dalam bahagian mu'rab, perubahan akhir kalimah dengan huruf. Itu lam yaf'ala. Begitu juga Lam yang yaf'al. dalam surah Baqarah kan? Taf'alu kan, ingat tak taf'alu? Taf'alu kan? Lam taf'alu Ustaz betul. Lan taf'alu. Kita ambil contoh lain. Lan Taf'al. taf'alu. Lan taf'alu. Asalnya belum ada lan taf'aluna. Tapi bila ada lan dia kena buang dia punya Hazaf nun. hazaf nun tu. Itu yang dikatakan mu'rab dia perubahan akhir kalimah dia adalah dengan buang Huruf. huruf. Jadi topik dia ialah berubah dengan huruf untuk fi'il 5. Jadi kita tahulah dia punya perbahasan dia berubah dengan huruf. Jadi lengkaplah sudah perubahan dengan huruf, iaitulah pertama pada isim tasniah, kedua pada jamak muzakkar salim, dan ketiganya pada isim 5, keempatnya pada fi'il 5. Itu perubahan-perubahan dengan huruf. Okey, kita kaji Quran insya-Allah sikit je. Allah. Ayat apa kita hari ni? Khatam Allah kan? 7 Ustaz. Betul khatam Allah. Betul, ayat 7. Betul Khatamallahu ala qulubihim. betul. Okay, mari kita tengok nahu dalam ayat Quran ada tak ada? Kita nak bagi apa ni? Pelajaran kita ni betul-betul Analisa. betul-betul dia berperanan dalam Quran yang kita baca. Okey, ayat-ayat bismillahirrahmanirrahim.
Khatamallahu ala Khatamallahu ala qulubihim Rodum. wa ala sam'ihim wa ala sam'ihim Rishawah. oh wa ala kan wa ala absarihim Wishawah Isyarat dan alimat dah. Al-Fatah. Kemudian penutupnya walahum azabun azim. Okey. Betul. Baris tak ada. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Cuba baca tuan-tuan, tengok kat depan, jangan tengok kat sana, tengok sini. 1 2 mula. Khatamallahu Khatamallahu ala Qulubihim wa Abrisahim Ishawah walahum azabun azim. Walahum azabun Isyawah. Walahum azabun Lagi sekali, azim. tengok sekali lagi kat tulisan depan. Jangan tengok dalam Quran kita, tengok ke sini. 1 2 mula. Allahu ala qulubihim bihim wa ala absarihim Rishawah. azabun Ustaz tak tahu nak kata apa dah. Tuan-tuan baca baris dengan tak ada baris tapi boleh baca. Ustaz tak tahu nak ajak apa dah. Semua dah tahu dah. Kan? Ya, Kalau Ustaz. tak selalu baca. Ustaz baca Ustaz. Sebab selalu baca. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kalau dah boleh baca macam tu, Ustaz tak tahu nak ajak apa sebab dah boleh dah. Kan? Memang target kita ngaji nahwu surah nak baca kalimah Arab yang tak ada baris macam ni. Tapi boleh baca. Tu. Jadi Ustaz Tak tahu Arab Ryan Ustaz, tak tahu. ada Pecahan dia, tak tahu pecahan dia. Pecahan. pecahan dia tu yang kita duk belajar tadi je lah, rencana-rencana dia kat situ. Kau nak belajar tu. Jadi proses pertama dah dapat, iaitu boleh baca tanpa baris. Soal biasa baca, selalu baca, itu nombor 2. Jadi sekarang ni kita dah boleh nampak dah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Kita dah tahu apa asing. Dia punya bahagian-bahagian kita tahu lah. Kan? Khatama kata apa? Khatam. Kata fi Fi'il. fi'il. Kita yang dulu, selesai dulu. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il ma? Fi'il madhi. Fi'il Madhi. Fi'il madhi. Bila ada fi'il tentu ada fa. Fa'il. Fa'il. Fa'il ni maksudnya orang yang, maksudnya yang melakukan. Fa'il mana yang melakukan? Allah. Isim. Ini terjemahannya. Terjemahan nanti dulu. Kita ambil nama dulu. Pertama fi'il madhi, Allah fa'il. Ala ni sebagai apa? Ja. Kerja. Huruf. Ja. Huruf ja. Jadi huruf lah. Huruf ja. Okey, coba. Qulubihim bergabung dengan apa tu? Qulubihim. Dhamir. Dhamir muzakkar ghaib. Isim. Qulubuhi Maf'ul. Isim.
Bihim ni adalah Domer. Mer. Domer. Domir. Jadi Domir ghaib. kataan tu dia bergabung. Dia tak adalah sekali ni tu dia bergabung. Dia qulubihim. Kemudian qulubihim ni dia kataan mufrad ke jamak? Jamak. Mufrad. Jamak. Mufrad. Kalau mufrad qalbun. Oh. Oh, ini. Jamak. Ada waw. Qalbun. Wow, jamak tak? Qalba ni qulubu. Mana jamak ni isim dah. Jama. Wah. Makna nak bagi dulu nanti. Makna dulu. Him domain yang muttasil iaitu domain jamak yang muttasil. Itulah domain muzakkar ghaib. Wa Ya tu Ustaz. ya. Ba baris bawah tu Ustaz. Ba baris bawah tu sebab mi'rab dia apa? Huruf. Sebab Alah, ada. alah. Alah. Pasal ada alah. Sebab Pasal ada huruf jar. Bila ada huruf jar, mesti lihat yang akhir dia berubah dengan apa? Berubah dengan bi. Pada bawah. Kita tak tulis pun kita dah tahu dah. Sebab ada ala qulubihim. Kita tak akan baca Itu nasab. Ya? Ustaz, Ya. tadi Ustaz saya qulu bihim tu, dia qulu tu Ustaz tanyalah jamak, memanglah jamak Ustaz. Tetapi kalau kita mufrad dia qulbun kan? Qalbun. Qalbun. Tetapi kalau pemahaman macam saya kan, saya rujuk kepada him tu dulu, menunjukkan him tu adalah jamak. Jadi huruf belakang sebelum tu mestilah jamak. Kalau pemahaman macam tu bahaya Ustaz. Kataan jamak mesti kataan sebelum tu jamak. Betul. Dia kadang-kadang kataan dia dikekalkan yang asal tapi dia gabung dengan jamak memberi maksud jamak lah. Tapi di sini dia macam lagi kuat lah, lagi taukid lah. Jamak. Tak betul Ustaz kata tu tadi jamak, tetapi Ustaz rujuk kepada perkataan qulu bihim tu dulu. Tetapi saya sebelum Ustaz tanya tadi qulu bihim tu jamak atau mufrad, saya rujuk kepada him tu. Him tu adalah jamak. Jadi saya bagi saya lah, saya pasti perkataan dia tu adalah jamak. Yang saya nak tanya, pemahaman secara begitu bahaya tak? Maksudnya nanti takut ada perubahan yang tidak sesuai macam tu. Dari segi makna insya-Allah tak salah sebab dikuatkan dengan domain jamak, mana kita tarah hati mereka. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. kalau Cuma domir mufrad apa? Qalbihi ke Ustaz? kalau mufrad qalbihi. Qalbiha. Maknanya Ada Ustaz, boleh ikut qalbi. panduan tak? Ikut panduan macam tu boleh tak? Ikut panduan tu. Boleh. Behave dulu. Boleh. Boleh, tak ada masalah sebab kita dah tahu dah him ni memang untuk jamak. Jadi mesti Cuma kudu kita jamak nak lah. kaji secara mendalam, kita tengok qulubum ni maknanya ini qulubun ni perkataan jamak sebab ada waw. Qalbun, qalba ni qulub, makna jamak, kita tahu lah. Kemudian dikuatkan dengan dhamir, memanglah dhamir jamak, hati-hati mereka. Tapi kalau dia ada perkataan mufrad, tiba-tiba digabungkan dengan dhamir jamak, itu memberi maksud jamak lah tu. Sebab dia memfokuskan jamak. Cuma dia gabungkan dengan perkataan asal, hati mereka kan. Di sini hati-hati mereka. Kuat lagi lah. Dia masalah taukid ni tak apa. Dia lagi banyak dia punya tanda-tanda taukid, lagi kuat dia punya maksud yang di-highlightkan. Tapi kalau kulubu tak boleh Ustaz ya? Kulubuhu. Qulubuhum. Tak boleh sebab ada ala. Kalau tak ada tak apa. Oh, kulubihu tak boleh ya? Kalau kita nak bincang tanya saja, ini kita tak ada kaitan, boleh? Qulubuhum, qulubihim, tak ada masalah. Sekarang ni dah ada kaitan, jadi ala qulubi. Ni yang menyebabkan macam B. Kalau tak nak bincang itu saja. Nak fokus kataan ni saja. Tak ada masalah. Qulubuhum, qulubihim, tak apa. Mana dia tetap hati-hati mereka. Tapi kalau ala qulubi, disiplinnya B, qulubi. Sikit lagi. Waw sebagai huruf. Waw ataf. Waw ataf. Takik kalam, mana susunan kalam dia lah. Khatamallahu ala sam'ihim. Kata qulubihim tetap tepi jam.
Khatamallahu ala sam'ihim, itu dipanggil tarkib kalam, susunan kalam semula. Khatamallahu ala sam'ihim. Kemudian ada wa. Ada jiru. Ala ni dipanggil huruf Ya. 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 sam'ihim. Sam'i maknanya fi, Jamak. Sam'un. Fa'il. sam'un. Isim. Isim. Isim jamak. Kalau tadi Isim. PL Ustaz, PL. Kan Ustaz, dengar. sam'un. Tak, itu pendengaran. Pendengaran. Sama Sam. Pendengaran. Oh, isim lah dia. Isim. Isim. Dengaran, isim. Di sini dia Dia lebih bukan dengar, dia pendengaran. dia lebih pada isim. Isim. Asal dia sam'un. Kalau boleh juga kita yang PM-nya sami'a. Sami'a boleh juga. Boleh. Itu PM. Tapi di sini kita fokus pada isim lah. Isim. Isim lah. Isim lah. Dan boleh juga kita kata kalau tasrif sami'a fi'il boleh juga. Ini sam'un. Sam'un kita ambil kepada perkataan Dengar Ustaz. Fi'lun. dengar. Kita fokus pada kata nama iaitu Telah sam'un. Isim masdar. Yang tu. Isim masdar. Sami'a yasma'u sam'an. Dia isim masdar. Jadi isim masdar kita Fa'lan. betul. Dia wazan fa'lan, wazan masdar. Jadi kita katakan ini isim masdar. Kalau kita rujuk pada asal, sami'a ni adalah fi'il. Sami'a yasma'u. Sami'a fi'il madhi, yasma'u fi'il mudhari'. Rujuk pada asal ialah fi'il. Tapi untuk perkataan sam'un, kita rujuk kepada isim masdar. Kesana. Isim masdar. Hum sam'ihim negara ini adalah dhamir. Dhamir. Dhamir yang muttasil, yang berhubung. Waw ni macam tadi. Waw ni Betul. Tarkib kalam dia ialah khatamallahu ala absarihim. Jadi cara nak susun kalam ni ialah kita buang sekejap perkataan yang selepas-lepas sebelum tu supaya kita sambung balik cerita asal. Khatamallahu ala absarihim. Sikit sangat. Jadi dhamir lepas tu ataf ala dia tadi huruf jar. Absarihim sama macam tadi. Isim. Dia isim masdar kan? Isim masdar. Isim masdar asal fi'il ya basara lah, basara yabsiru. Basara yabsiru. Basran. Jadi absari ni dia isim masdar. Jadi kita kata isim lah. Penglihatan. Dia penglihatan. Isim masdar. Kita tadi lah isim masdar. Asal fi'il dia memang basara. Kenapa baca ri? Perbahasannya sama macam qulubi. Wa ala absari him sama. Him domain, macam salah domain. Domain mutasil. Isyawatun ada tamin. Ini adalah perkataan Isim. Isyawatun. Walahum ni dia mula lain. Wow, istinaf. Dia mula cerita baru. Istinaf. Dia tak ada kaitan yang lain, cuma dia nak cerita sebagai pelengkap. Istinaf. Lahum. Lang huruf. La jar. Macam misalnya dhamir. 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 Azabun Isim. isim. Azabun isim. Azimun Isim. isim. Itu kajian nahwu. Kemudian baru pergi pada makna. Khatama telah mengunci. Ustaz. Ya. Nak kirakan walahum tu waw lam tu jar. Tapi kita tak bariskan bawah home sebab home tu kiranya kebal ya Ustaz. Tu dia perkataan kebal betul tu. Mabni Ustaz ya? Mabni ke Ustaz? Ya. Isim dhamir dia mabni, dia kebal. Tu dia bahasa tu kan. Dia kebal, dia tak keluar. Tak banyak ajar tu mabni tu. Betul. Dia tetap home. Tak boleh walahim. Tak boleh. Dia kebal. Dia perkataan kebal ni macam kita kata ismul lazim yang sorry pun kebal. Walahim.
Isim domain pun kebal, isim isyarah pun kebal. Itu semua kebal kalau kita tak ubah. Okey. Mabni. Khatama fi'il apa? Madhi. Fi'il madhi. Atau khatam. Madi. Khatam. Khatam penyudah, pengunci. Khatam Penutup. Quran Ustaz. Khatam Quran. Khatam Quran, penutup, pengunci, tutup, kemas-kemas. Khatam Allah, telah menguncilah oleh Allah, telah menutuplah oleh Allah Taala. Telah dalam bahasa kita Ustaz dia sebut telah mempetrilah, mensilkan. Betri. Bahasa Telugu kampungnya itu kan. Dia kata telah menutup, mengunci. Kunci boleh buka. Buka pula. Petri, Kalau petri. patri tu susah nak buka. Patri. Ikutlah, gunalah bahasa mempatri kawan ikutlah. Yang penting kita faham bahawa Allah Taala tutup serapat-rapatnya. Sampai tak boleh buka lagi. Ala qulubihim, ke atas hati-hati mereka. Ini orang Ustaz. kafir. Ustaz bertanya Ustaz. Ya boleh. Tadi yang tadi soalan mula-mula tadi kan, saya masih kurang faham lah. Yang Ha. kulubihim ni kan. Okey. Kalau kita baca kulubiha boleh tak Ustaz? Tukar tak mana dah? Okey. Kalau situasi lain tidak ada kita cerita ini, boleh tidak masalah. Kita nak cerita perkataan ni saja, nak baca kulubihi, kulubiha, apa-apa pun tak apa. Tapi cerita ni cerita orang-orang Ramai lah, jamak. ramai orang kafir ke orang munafik ke, ni cerita berkaitan jamak. Jadi dia kena bin. Tapi dari segi nahu betul tak? Boleh tak? Apa dia? Kulubiha. Situasi lain boleh. Kalau tak ada cerita ni tak apa. Bukan jadi qalbiha ke Ustaz? Qalbiha. Qalbiha lah, qalbiha. Qalbiha bukan kulu ya. Dia Maknanya kulu tu mesti jamak dengan him berjamak lah. betul. Baru faham maksud. Itu mana ya? Okey. Jadi soalan tadi dia kata kalau kita mula pada him ke kulu boleh tak? Pusingkan. Kita mulakan daripada him dulu. Baru Him dulu. Macam mana ini him? soalan bermula tadi. Dari segi pemahaman ke? Dari segi hukum lah, betul tak tu? Kalau kita Hukumnya, mulakan daripada hukumnya. daripada him, pusingkan balik. Pusing balik macam mana? Contoh? Kita mula kepada him tu, jamak, dan baru kita cari kulu, bukan kal. Oh. Boleh tak? Saya tanya je lah. Dia biasa domain ni dia ada di ujung. Oh, ujung ya. Di ujung. Tu soalan tadi, soalan yang asal tadi betul. Boleh tak kita tarik betul daripada ujung ke pangkal. Ke pangkal ke ujung. Doktor Mata tanya daripada segi pemaham kan Doktor? Pemahaman betul dari segi hukum. Di sisi hukum. Panduan, betul tak? Ya, syarat dia. Rule. Dari segi grammar rule. Dari segi grammar tak tepat lah. Betul ya? Tak betul. Okey. Faham. Kalau makna tak apa. Makna yang penting dia tak lari pada maksud asal menceritakan hati-hati mereka. Tapi dari segi grammar tu kalau kita letak domain dulu kemudian baru letak kalimah isim, tak tepat lah. Tak tepat. Betul ya. Tak tepat. Macam kami makan nasi, nasi makan kami Ustaz. Itu dia. Okey. Faham lah. Nasi Terima kasih tak? Terima kasih. Sama. Nasi makan kami tu kacau. Okey. Telah menutuplah Allah SWT ke atas hati mereka, wa'ala dan ke atas pendengaran mereka, dan telah menutuplah Allah SWT ke atas penglihatan mereka. Wisyawatun. Wisyawatun ni maksudnya? Wisyawatun mana? Penutup. Penutup. Dengan satu tutupan. Dengan satu tutupan yang tidak melihat kebenaran. Ya, betul. Ayat 7, mana ayat 7? Maknanya Allah SWT menutup dengan serapat-rapatnya hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih. Sekejap, 2 minit. Anak murid main web dah. Okey. Jadi cuba kita bagi makna lain. 1, 2 mula. Bagi makna aja. Kunci. Telah menutup oleh Allah. Telah dikunci oleh Allah. Atas
hati-hati mereka Mereka. dan juga ke atas Ke atas pendengar pendengaran mereka. pendengaran pendengaran mereka pendengaran mereka mereka dan dan ke atas penglihatan ke mereka. atas penglihatan mereka penglihatan mereka. mereka mereka. tulikan Oh, risyawah apa risyawah? penutup tutup Penutup. Dan penutup tulis dengan penutup. penutup tutup dan dan bagi mereka Dan bagi mereka dan bagi mereka azab 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 yang yang besar sangat besar. yang amat Pedih. sangat besar Azab yang amat pedih. besar. Azim. Itu makna daripada setiap kalimah. Cuba bagi makna yang Ustaz kata tarkib kalam tadi, susunan kalam bagi lengkap tu. Satu dua mula. Setelah Telah dikunci Telah oleh Allah menutup oleh Allah Dimateri oleh atas Hati mereka. hati-hati mereka hati-hati mereka dan Dan atas pendengaran mereka. pendengaran mereka dan Allah telah pendengaran mereka Dan dan telah menuntutlah Allah SWT ke atas pendengaran mereka. pendengaran mereka dan dan telah penglihatan mereka ditutup oleh Allah penglihatan mereka penglihatan mereka serapat-rapatnya. tutupnya. ditutup tutup yang serapat-rapatnya dan ini cinaf dan bagi mereka bagi mereka azab siksa azab yang besar yang pedih. sangat besar. pedih pedih Hebat. yang besar. Kalau alimun baru pedih ya. Amat besar, amat dahsyat. Oh, azim. Jadi kalau kita belajar macam ni, kan belajar macam ni dengan nahu dia, dengan makna dia kan. Dengan semua yang ada ni, bayangkan kita baca Quran dengan ada kaedah nahu kan, takkanlah tak sentuh hati kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Allahu akbar. Jadi kalau baca Baca sedap. itu tak sedap saja nak cerita kata kita baca ada menyentuh hati kita dengan ada kaedah. ada 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 tu lain pula. Ustaz ada Ini ayat apa Ustaz? Ayat teguran, ingatan. Al-Baqarah. Peringatan. Ayat dia panggil yang Ustaz kata tadi ayat berkaitan dengan Taukid. yang tadi yang Ustaz beritahu tadi, Ayat taukid Ustaz. Taukid. Mana pula? Ayat yang berkaitan dengan nazarah. Nazarah mana yang menakutkan, yang menggerunkan. Ayat nazarah. Okay, cuba baca sekali dengan nada yang memang ada perasaan. Satu, dua, mula. Qatamallahu بهم وعلى أعصابهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Makna boleh masuk. قلوبهم Makna وعلى boleh masuk lagi. سمعهم وعلى Bagi masuk makna satu dua غشاوة ulang. ولهم عذاب عظيم Satu dua mula. Khatama. Telah ditutup ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Suara tak bagus Ustaz nanti. Boleh Jadi maknanya itulah perjuangan kita untuk baca Quran sehingga kita dapat merasai kehebatan ayat Quran itu sendiri dengan dibantu oleh nahu surah yang kita belajar ini insya-Allah. Jadi pengajian kita hari ini alhamdulillah sampai itu dulu. Daripada awal kita mengaji penerangan Ustaz, gambaran tentang Quran, kemudian kita kaji tentang kaedah-kaedah ulang kaji tadi, bahagian i'rab dan juga akhir ditutupi dengan ayat Quran. Itulah sedikit sebanyak yang kita dapat kongsi pada hari ini. Ya, harapan Ustaz, tuan-tuan kena banyak ulang kaji. Banyak ulang kaji. Dalam masa seminggu ni ulang kaji je, kongsi dengan kawan, berbincang. Ustaz perhati je daripada jauh. Okey. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah Tuhan kami, terangkanlah hati kami semua ya Allah, terangkanlah hati kami ya Allah, terangkanlah hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Salam. Terima kasih.